Terima kasih Datuk Speaker. The Minister said that just now. Dia kata kalau kita tahu 50 tahun dulu, kesan merokok ini begitu dahsyat sekali, we wouldn't have allowed this to happen until today. Saya ingin bertanya, macam mana negara-negara barat, sudah beratus-ratus tahun dah sejarah mereka, tapi perbuatan merokok ini terus berlaku. Tidakkah mereka sedar bahawa selama ini telah sampai satu masa mereka menyedari bahawa ini adalah satu perbuatan yang sangat harmful kepada rakyat? Terima kasih. Ahli Yang Berhormat daripada Pasir Salak, terima kasih. Jangan kita ambil mudah, jangan kita underestimate kuasa yang ada di sebalik industri merokok. 6 syarikat terbesar tembakau di dunia, keuntungan mereka setiap tahun adalah hampir 60 bilion US dollar. This is the kind of people that we are up with. Negara-negara berdepan dengan lobby yang begitu besar. Ini bukan soal penjualan biasa-biasa untuk mereka. Ini adalah penjualan berbilion-bilion US dollar yang bergantung kepada seorang individu itu ketagih sepanjang hayat. Their business plan is not for you to smoke one cigarette, but it is for you to smoke for the rest of your life dengan izin. Sebab itulah susah sangat untuk kita membawa kepada kawalan tembakau yang ketat dan yang ampuh. New Zealand, ramai yang kata tak pernah dibuat dan sebagainya. Saya nak merakamkan ucapan tahniah kepada kerajaan New Zealand. Kerajaan New Zealand walaupun ada perbezaan sedikit seperti mana yang dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen, mereka juga bawa generational endgame. Cuma mereka kata yang lahir selepas 2009 tak boleh dijual rokok selepas ini. So we are not the only one. Tadi ada yang kata kenapa kita nak buat eksperimen dan sebagainya. Kenapa tidak kita jadi peneraju dalam dunia? Kenapa kita kena ikut saja seperti mana yang Gopeng kata tadi? Kenapa tidak untuk benda yang baik? Malaysia tunjuk bahawa kita boleh bawa penamatan kepada perkara yang sangat mudarat kepada kesihatan orang awam ini. Itu yang saya mohon sangat supaya kita melihat bagaimana perkara ini akan menjadi pathfinder to us to change the equation as far as smoking is concerned. Julutong. Menteri, terima kasih. Saya mengambil kesempatan. Kita tidak menyatakan bahawa hasrat ini adalah hasrat yang tidak murni. Memang kita tidak mahu anak-anak kita merokok. Tetapi untuk cuma membalas pujahan Menteri, kita telah menggubal undang-undang yang memandang serius dengan aktiviti pengedaran dadah dengan mengenakan hukuman gantung. Tetapi sejarah menunjukkan bahawa undang-undang itu tidak menghalang orang-orang daripada masih mengedar dadah. Cuma saya nak menyatakan bahawa memang undang-undang ini adalah undang-undang yang baik. Kita mahu anak-anak kita berhenti berokok, tapi cuma perlu dikemas kini dan mungkin dilihat peruntukan-peruntukan. Terima kasih. Saya setuju Yang Berhormat. Dan bukan saya menyatakan di sini bahawa Yang Berhormat tak setuju. Saya take note. Saya ambil maklum bahawa sebahagian besar, walaupun ada yang membangkitkan kebimbangan dan sebagainya, setuju secara prinsip. Dan bagi kami di Kementerian Kesihatan Malaysia, ini adalah satu kemajuan. Kita dah 12 tahun Yang Berhormat nak bawa akta ini. Tak ada seorang pun menteri yang berjaya bawa setakat sampai ini. Ya, saya tahu Kuala Selangor dulu cuba. And he was met with so much resistance within his own cabinet, saya tahu. Saya baca minit. Susah sangat. Dia nak kuat-kuasakan larangan rokok kat restoran pun susah. Dikenali sebagai menteri 3 meter. Ya. Tapi saya teruskan juga sebab saya tahu bahawa this is the right thing to do. Ya. Memang kita nak selamatkan nyawa generation 2007, tetapi adakah keperluan untuk mereka diberhenti, diperiksa, barang disita? Bolehkah Section 30 sampai 35 tidak terpakai kepada generation 2007? Ya. Terima kasih Selayang. Jadi ini perkara
yang akan kita ketatkan dalam jawatan kuasa nanti. Sebab bila saya baca dan saya tanya dia punya semangat, spirit dari segi peruntukan yang telah pun dirujuk, dan ini adalah berkaitan dengan enforcement, dengan criminalisation lah, saya nak sentuh sedikit. Ya. Bagi enforcement, enter premise, taking sample, stop, search and seize conveyance. Conveyance maksudnya transportation dan sebagainya. Ini adalah bermaksud tidak kepada GEG, tetapi kepada mereka yang buat, pengilang, manufacturer, importer, distributor. Dan ini adalah akta penguatkuasaan. Sebahagian besar daripada kuasa yang ada dalam akta ini sudah pun ada dalam peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 di bawah akta makanan. Pengambilan sampel ada di sini. Larangan semua tu biasalah. Kawalan penjualan ada di sini. So, dan semua yang lain adalah konsisten dengan kanun tata cara jenayah. Tetapi just to clarify, saya faham apa yang Selayang kata, just to clarify. Kita bawa supaya dikhususkan ini adalah untuk tujuan bagi pengilang, pengimport, distributor dan sebagainya. Saya perlukan kuasa tersebut, Yang Berhormat, bukan terhadap GEG, tetapi terhadap illicit market, mereka yang bawa merokok yang tidak didaftar, mereka yang bawa vape yang tak dihantar ke makmal dan sebagainya. Standard provision for Enforcement Act. Ya, saya setuju bahawa kalau kita boleh memberikan clarification bahawa tidak akan dipakai kepada individu. Terima kasih. Yes, Baling. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana meraihkan segala pandangan dan pendapat daripada rakan-rakan. Cuma sememangnya kita akan bawa ke jawatan kuasa pilihan khas untuk kita bincang dalam kesihatan surat yang diedarkan. Cuma saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, memandangkan Yang Berhormat Menteri dengan ahli jawatan kuasa seluruh Kementerian Kesihatan mempunyai maklumat yang begitu syarat, begitu banyak untuk dikongsi dengan kita. Apakah Yang Berhormat Menteri setuju dengan cadangan kita adakan workshop kepada semua pihak bipartisan untuk 2 hari itu untuk mendedahkan semua pandangan information yang sedia ada kepada kementerian dan supaya mereka faham, dan insya-Allah saya amat yakin dan percaya mereka akan memberi sokongan padu dan jitu kepada kementerian dan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih.